Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan belajar tentang color yang berada di dalam Adobe Photoshop. Dan color adalah memainkan peranan lah. Color ni memainkan peranan yang penting dalam design. Jadi pemilihan color yang betul amatlah penting untuk memberikan impak yang bagus kepada design kita. Jadi di dalam Adobe Photoshop, um, color dia terdapat di bahagian sini kalau kita boleh tengok di bahagian kanan ni. Uh, tapi sebelum tu kalau anda punya layout tidak sama dengan saya, mungkin anda perlu reset terlebih dahulu anda punya workspace ataupun layout lah. Layout ni user interface kita ni kan. Saya dah ajar sebelum ni dalam video pertama tak silap. So jika anda punya UI ni berbeza dengan saya, first thing first anda kena pergi kepada bahagian atas ni dan anda pilih essential. Okay, anda pilih essential. Jika anda telah klik pada essential tapi sama je tak ada perubahan, anda perlu buat klik kali kedua pada reset essential. So, bila anda klik reset essential, dia akan reset ke semua UI ni kepada default lah. Maksudnya UI yang asal. Jadi selepas anda lakukan itu, anda punya UI akan sepatutnya lah jadi sama seperti saya punya UI. Okay, dan di bahagian color, di dalam Photoshop, color terdapat di bahagian sebelah kanan ni. Kalau anda tengok ada panel color. Tapi selalunya dia tak keluar macam ni. Dia, kalau anda klik pada bahagian atas kanan ni, ada macam line, 4 line ni kan. Anda klik situ. Selalunya dia akan view yang atas ni. Hue Cube. So dia akan view yang ni lah. Tapi tak apa kalau anda punya berlainan ke apa, anda boleh tukar di bahagian sini. Okay, kita ada bermacam-macam jenis, ni panggil color model lah kot kan. Tapi tak apa, kita fokus kepada hue cube ni. Okay. Dan satu lagi, kebiasaannya bila bercakap tentang color di dalam Adobe Photoshop, kita banyak menggunakan color picker di bahagian belah kanan ni. Kalau yang sini dia color panel kan. Yang ni dia panggil color picker. Tapi sebenarnya sama je. Kedua-duanya adalah tempat di mana kita nak menentukan ataupun mengambil warna apa yang kita nak untuk tujuan design kita lah. Okay, saya nak start dengan color picker dulu di bahagian kiri ni. So jika anda lihat di sebelah kiri ni, dia ada dua kotak yang bertindih antara satu sama lain. Kemudian dia ada satu lagi benda yang sama, dua kotak juga tapi kecil di bahagian kiri ni. Dan satu lagi ada arrow macam ni. Okay, dua arrow yang mengarahkan satu kiri, satu ke bawah macam tu kan. So, ini adalah color picker lah. Okay, tiga benda ni. So, apa yang kita perlu faham di bahagian sini adalah untuk kotak yang besar ni, dua besar ni, warna yang kotak yang berada di atas ni adalah dipanggil sebagai foreground color. Okay, foreground. Kan kita ada background kan, selalu yang kita dengar adalah background. Contoh background gambar ni adalah awan. Okay, foreground kepada gambar ni apa? Maksudnya gambar apa yang berada di depan. Okay, foreground kan. So mungkin tanah ni kan, bukit ni bukan bukit lah, macam apa, ada tanah yang agak macam bukit ni, sepokok. So ini foreground. Tapi satu lagi middle ground. Okay, middle ground yang mungkin pokok di bahagian tengah ni lah. So dia middle. So selalunya ada foreground, middle ground dengan background kan. So itu istilah yang selalu kita dengar lah. So sama juga dalam color picker ni, yang bahagian depan ni adalah foreground color, yang kotak belakang ni adalah background color. Jadi kalau anda klik dekat situ, dia akan mengeluarkan color picker. Color picker. So disebabkan saya klik pada kotak yang bawah ni, jadinya color picker yang keluar adalah warna putih lah, sebab dia sekarang ni dia warna putih kan. Kalau saya cancel dan saya buat klik sekali lagi,
Kalau saya klik pada kotak yang depan, jadi color picker saya akan menunjukkan color yang sekarang lah, foreground color. Okay. So itu cara kita nak membezakan antara dua kotak ni lah. Jadi seterusnya adalah bahagian yang arrow ni. Apakah bahagian arrow ni? Apakah fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk kita tukar ya, ataupun toggle lah, macam switch between foreground and background color macam tu kan. So sekarang ni foreground color adalah warna hijau, background color adalah warna putih. So kalau kita klik pada arrow ni, dia akan switch. Ya, anda nampak dia akan switch. Yang hijau tadi dah jadi background color, yang putih tadi, yang asalnya putih tadi dia background kan. So sekarang dia dah jadi foreground. So sebenarnya fungsi arrow ni adalah untuk apa orang kata, toggle lah, switch between foreground and background color. Ataupun dia punya shortcut keyboard dia, kalau anda nanti dah lama-lama biasa pakai, shortcut keyboard dia adalah, tak silap saya D lah. Okay, sorry, X. Sekarang saya Ctrl Z. Sorry, sekejap saya tukar balik warna hijau kan tadi, contoh macam ni. Okay, nak tukar kalau anda tak nak klik pada, katalah mouse anda sedang berada di sini sekarang. So anda macam malas anda nak klik dekat sini kan, jauh. Jadi apa anda boleh buat adalah anda tekan huruf X dekat keyboard. So anda akan lihat, nampak tak? Dia bertukar juga. So kiranya X di keyboard tu adalah shortcut keyboard lah untuk anda tukar switch color foreground dan background, sambil mouse anda berada di ruang canvas. So lebih mudah lah, tak perlu nak pergi sini tukar dan bawa sini balik, so dia leceh kan. Okay, seterusnya adalah kotak yang sama tapi dia kecil sikit lah, dan anda akan perasan kotak tu berwarna hitam dan putih. So ini sangat jelas. Fungsi dia adalah apabila anda klik pada kotak yang kecil ni, dia sebenarnya nak reset. Bukan nak reset, dia nak bagi foreground color dan background color ni black and white. So katalah anda nak mudah kan, memang anda nak buat kerja tu black and white, jadi anda terus je tekan yang ni. So nampak tak, dia akan terus jadikan foreground warna hitam, foreground color warna hitam dan background color warna putih. Kalau anda nak switch, anda tekanlah arrow ni ataupun tekan X tadi kan. So sama je. So dia akan switch between foreground and background. Okay. Ataupun dia punya shortcut untuk reset color black and white ni adalah D tadi, yang saya tersalah tekan tadi kan. Yang saya tersalah tekan tadi, D tu adalah shortcut untuk tukar foreground color, background color pada black and white. Contohnya macam ni kan tadi, telah warna merah. Okay, mouse anda berada di canvas, tapi anda nak cepat kan, anda nak tukar color black and white, anda tekan je huruf D. So sama. Alright, so okay, apabila kita bercakap tentang color ni, saya nak terangkan sikit apa yang ada dalam color picker ni lah. Okay, sekarang sebabkan color picker ni warna hitam, saya klik, saya akan cuba cari color yang senang sikit nak terangkan. Okay, katalah mana ni ya. Okay, apabila kita bercakap tentang color, ada 3 benda lah yang penting untuk kita tahu, iaitu H, S dan B. Okay, yang lain-lain ni anda abaikan sebab ni mungkin advance lah. Cuma yang RGB dengan CMYK ni mungkin anda pernah dengar dalam video sebelum ni, saya pernah cerita. Itu boleh tonton balik lah. Tapi sekarang ni saya nak fokus kepada ini sahaja. Okay, anda jangan pening-pening sebab kita semua ni masih baru lagi. Okay, kita slow-slow belajar. Okay, yang penting anda tahu nak pilih color apa. Okay, macam mana nak kurangkan dia punya brightness, apa value dia, itu kita akan belajar dalam video ni. So kita akan sentuh 3 ni saja, H, S dan B. Okay, H ni apa? H ni sebenarnya adalah hue. Okay, dia punya ejaan penuh dia H-U-E, hue. Okay, hue ni adalah bahasa mudah dia lah. Bahasa mudah dia color tu, color apa ya? Color apa ya? Adakah dia sekarang ni, contoh tengok sekarang ni dia value dia kosong kan. Bila value kosong, dia adalah warna merah. Okay,
So macam mana kita nak tukar hue ataupun contoh kalau saya cakap hue apa? Hue apa yang digunakan? Dia boleh kata sekarang adalah hue merah. So maksud lain dia color apa yang awak sedang guna sekarang? Color merah. Macam itulah. Ini bahasa grafik ni dia macam itulah kan. Kita guna je lah sebab tu standard dia yang dah diguna pakai. Kalau saya naikkan value ni saya naikkan mungkin sekarang dia kosong. Saya naikkan apa tak? So sekarang hue dia dah bertukar. Tadi warna merah sekarang dia warna kuning. So hue dia warna kuning adalah pada 58. So angka ni pun anda tak perlu ingat. Ni just secara orang kata apa digital je kan. So dia nak menunjukkan semua dalam ni color-color ni semua ada dia punya value numbers dia lah. Kalau saya tarik lagi ke atas dia tukar warna hijau. So hue dia sekarang adalah warna hijau. Saya tarik lagi biru sampailah atas dan dia akan jadi merah balik. Sebab apa? Sebab kalau anda tengok nombor ni, hue ni, kan saya cakap tadi color ni ada nombor dia sendiri kan. Kalau kuning ni nombor dia. Kalau hijau ni nombor dia. Tapi kalau anda perasan daripada bawah ni saya tarik, angka tu meningkat, nampak tak? Dia meningkat daripada kosong. Dia naik sampailah kepada nombor 359. Okay, 359. Dan lepas 359 dia jadi kosong balik. So maksudnya dia jadi merah balik lah. Sebab tadi kan kosong merah. Jadi bila dia pergi kepada maksimum balik dan dia kembali kepada kosong, jadinya dia jadi merah balik. Okay, jadi anda faham So H ni pastikan anda klik H jangan anda klik dekat sini pula. Ini lain, nanti saya terang kemudian. So bila anda klik H, itu adalah slider slider untuk hue, iaitu color. Anda faham Okay, seterusnya adalah S. Okay, S ni apa pula? Okay, S ni sebabnya bila saya tekan S dia bertukar. Tadi H dia satu color je kan. Bila S, kenapa dia jadi macam ni? Sebab dia anda jangan tengok, jangan klik kat sini Anda kena main slider ni untuk anda faham ataupun anda boleh tentukan saturation. Okay, so seperti yang saya cakap, S dia punya istilah yang betul ataupun istilah penuh dia adalah saturation. Ni nak eja macam mana SATURATION, saturation. Okay, saturation ni bahasa senang kita faham lah orang-orang biasa ni kan yang tak faham term apa istilah-istilah grafik ni. Saturation ni bermaksud intensity of the color. Contoh tadi saya cakap hue tadi saya cakap color kan. Hue adalah color apa? Biru ke, merah ke, kuning, hijau. Okay. S ni adalah intensity. Dengan kata lain, kekuatan color tu. Okay, contoh sekarang H adalah kosong. Macam saya cakap tadi, kosong adalah warna merah. Tapi saturation ataupun kekuatan color merah ni berapa banyak? Okay, contoh sekarang sekarang dia punya kekuatan dia 100. Nampak tak? So dia adalah merah yang paling atas lah, 100 ke atas 100. Kalau saya bawa dia ke bawah, nampak tak? Nampak tak? Dia punya kekuatan. Kan saya cakap saturation ni kekuatan color merah kat atas ni. Bergantunglah, kalau atas ni biru, maksudnya kekuatan warna biru. Berapa kuat dia? Dia 82, adakah dia 60? So makin kurang kekuatan dia, saturation dia, makin pudar color tu. Okay, makin pudar. Okay, kalau saya tarik lagi bawah, so kekuatan dia dah kurang. So dia semakin pudar. So bahasa mudah dia macam selalu kita belajar kat sekolah kan, warna merah pekat, merah cair, macam tu lah. So itu dikatakan sebagai saturation. Okay, dah faham? Okay, nanti mungkin ada yang tanya kena yang hitam ni apa? Okay, hitam ni adalah sebabkan saya sedang adjust color sekarang kan. So ini adalah color yang terbaru sedang saya pilih lah. Yang ni dia tulis tu current kan. Sorry, ni color current yang kat sini. Maksudnya ini color yang sedang berada di sini. Yang ni color yang baru yang saya nak try dapatkan. Sekarang saya tengah adjust. So dia letak sini new lah.
Ni color current. So ni abaikan sebab ini dia bergantung kepada apa color yang ada kat sini. So kita tahulah kan apa color sekarang, apa color yang kita sedang nak adjust. Itu dia punya. Kalau anda nak tahu, itulah dia punya penjelasan dia. Tapi sekarang kita sedang berada di uh, dalam penerangan, nak menerangkan apa itu saturation. Okay. Okay, seterusnya the last one saya nak sentuh dalam video ni untuk bahagian color picker adalah B. Okay, B ni dia stand for brightness. Okay, brightness. Saya tak ingat brightness ataupun black. Saya rasa brightness. Okay, brightness. Okay, B ni bermaksud kalau nak senang faham, berapa banyak kita tambah warna putih ataupun warna hitam kepada color yang kita buat. Color yang telah kita pilih. Contoh macam sekarang, brightness dia 100. Maksud apa? Maksudnya color putih dia pada warna merah yang kita dah pilih ni adalah putih dia banyak lah. Okay, putih dia banyak. Kalau saya kurangkan dia punya brightness ni, contoh saya kurangkan separuh apa tak? So saya kurangkan dia punya warna putih, so dia lebih kepada banyak warna hitam lah. Jadi color tu dah merah tadi dah semakin gelap. Okay, saya kurangkan lagi, so hitam. Saya tambah hitam lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. So maksudnya dia akan lagi gelap lah. Kalau saya tambah warna putih, lagi putih, lagi putih, dia semakin terang. Okay, ada beza dia macam sama dengan saturation, tapi anda boleh tengok color merah ni tak pudar. Okay, dia tak pudar. Dia paling tinggi dia akan still warna tu nampak naik, dia kuat lagi kan. Tapi saturation tadi dia pudar kan. So tu beza dia. So beza dia yang brightness ni dia sebenarnya lebih bermain dengan sama ada kita tambah putih banyak atau hitam banyak. So itu menyebabkan warna merah kita tu akan berubah mengikut berapa banyak putih kita letak, berapa banyak hitam. Tapi kat sini mungkin anda akan tanya, tak nampak pun warna putih? Dia memang tak nampak lah sebab tapi penjelasan dia sebenarnya macam tu. Dia sebenarnya ini adalah hasil yang kita dah dapat lah. So that's why kita tak nampak dia punya putih, hitam dia sebalik tabir tu kan. Tapi kalau nak kata, nak cerita dia, memang itulah penjelasan dia. So itu dia. Hue adalah apa color yang kita pilih. Contoh kalau hue warna biru, kita kurangkan saturation dia. Saturation tadi apa? Saturation tu berapa kuat color tu kan. Dia kuat ke tak kuat? Ada pudar ke tak pudar? Macam tu lah. Itu ada saturation. Nampak tak? Macam tu. So brightness, berapa banyak putih ataupun berapa banyak hitam kita tambah ataupun kita tambah dekat color tu. Color yang sedia ada. Okay. Alright. Okay. Ni kalau saya tekan OK sekarang dan saya dapatlah warna tu, apa tak? Color tu telah dijadikan current color. Maksudnya ini color semasa saja. Okay. Seterusnya, tadi kita dah bercerita tentang color picker dekat bahagian sini. Kemudian kita nak pergi kepada color panel pula. Okay, color panel ada di bahagian kanan atas. Kalau anda dah reset anda punya ni tadi, memang anda punya layout UI ni sama dengan saya. Jadi kita tengok sikit color panel bahagian atas ni, dia sama saja, lebih kurang anda boleh pilih apa color yang anda nak. Contoh di bahagian kanan ni dia adalah dia punya hue. Okay, ingat lagi tak tadi saya dah cakap hue adalah color apa? Okay, katalah warna purple pula kita ambil. Okay, color purple. Kemudian nampak tak kiri kanan ni dia punya saturation. Okay, kalau anda bawa makin ke kanan dia semakin pekat, anda bawa dia ke kiri dia semakin pudar. Ini adalah saturation. Okay. Dan anda lihat kalau saya bawa daripada atas ke bawah, nampak tak sini? Ini yang saya maksudkan tadi, brightness. Okay, berapa banyak putih kita letak, berapa banyak hitam. So sekarang dia banyak putih kan. So maksudnya dia punya brightness tu 100%. So kalau saya bawa ke bawah, contoh kat sini kan, saya tambah apa tak? So saya dah tambah banyak hitam. Maksudnya dia punya saturation
Maksudnya dia purple yang tak pekat. Lepas tu saya kurangkan putih dia. Maksudnya bila saya kurangkan putih, maksudnya saya tambahkan warna hitam lah kan. Jadi dia jadi purple yang gelap. Macam tu. Okay. Kalau saya tambah putih, dia jadi purple yang kurang gelap lah. Okay. So dia ada 3 benda lah. Hue, saturation dengan brightness. Ataupun dalam bahasa lain dia, kalau anda dengar orang cakap value pun sama juga. Value dia refer kepada brightness. So value tu dia refer kepada putih dengan hitam lah. So kalau ada orang kata value, brightness, sama lah. Dia refer kepada yang ni. Saya rasa mungkin topik macam ni agak berat sikit lah untuk kepada mereka yang baru belajar Photoshop. Tapi tak apa, anda abaikan je dulu sebab ini hanyalah penerangan saja. Yang penting anda tahu color apa yang anda ada skill ataupun anda ada kebolehan memilih color. Anda tak buta warna, then that's fine. Itu dah cukup untuk anda menjadi orang kata designer lah yang okey kan. Jadi anda jangan risau, penerangan saya yang detail ni sebenarnya just untuk saja macam extra je lah untuk pengetahuan anda. Okay, kalau anda tak ingat pun tak apa. Tapi kalau anda nak ulang tengok banyak kali pun okey lah. Kalau nak, orang kata nak mudah ingat kan, boleh tonton video ni berulang kali lah. Okey, dan seterusnya kita pergi ke bahagian kanan atas ni. Kalau anda tengok di panel color ni, bahagian atas ni ada yang tadi saya klik. Ada line warna, sorry, line, ada 4 line. Klik di situ dan dia ada beberapa color model. Dan saya nak tengok, kita cuba tengok bahagian color wheel. Okay, color wheel ni pun kalau anda guna sama je. Okay, dekat bahagian luar ni dia punya saturation. Okay. Sorry, bukan saturation, hue. Okay, hue. So color apa yang anda nak? Okay, hijau. Right. Okay, sebabkan nampak tak hijau ni kenapa dia macam pudar? Sebab nampak tak, ini adalah dia punya saturation. Berapa kuat dia punya hijau. Okay, dia kuat kan, so dia akan jadi pekat lah. Okay, pekat maksudnya color tu macam strong kan. Kalau anda kurangkan dia punya kekuatan saturation dia jadi hampir nak ke putih kan. So itu adalah saturation. Dan segitiga yang belah kiri ni pula adalah dia punya dia punya value ataupun brightness. Tapi anda tak boleh tarik ke sini lah. Anda kena, maksudnya kalau anda tarik lebih ke arah sini, maksudnya itu adalah value dia punya brightness. Okay, maksudnya sini banyak putih. Anda bawa dia ke sini, dia lebih kepada hitam kan. So that's mean dia mungkin anda kena bawa ke sini lah kot. Right. Macam tu. Yes, betul. Okay. Kalau anda tambah lagi dia punya hitam, dia akan gelap. Tapi dia punya saturation berada di area sini. Okay, tak? Okay, so sama je. So sama ada anda pakai hue cube ataupun color wheel, dia sama je. Okay, kalau saya double click dekat color yang saya dah tentukan di bahagian sini, color ni tak berapa cantik. Saya tarik sikit bagi dia. Okay, mungkin saya cari hue, sorry, kat sini. Cari color yang okey sikit. Okay, kuning lah katalah kuning. So sekarang dia punya brightness 78. Saya bagi dia kuat sikit. Maksudnya saya tambahkan putih dia. Saturation dia 100. Okay. Hue dia okay, macam tu. Okay, katakanlah saya dah pilih color ni. Saya boleh letak ataupun saya boleh save dekat saya punya swatch. Okay, nanti saya akan cerita swatch ni apa. Saya akan klik pada bahagian add to swatch. Okay. Saya klik dan saya namakan dia mungkin ni kuning apa. Okay, ada kuning-kuning yang tertentu yang anda tengah buat
time design ke apa kan. Kuning katalah kuning apa kuning diraja lah contoh kan. Kuning diraja, klik OK. Okay, yang ni add to my current library ni anda biar je. Ini sebenarnya dia akan save di cloud. Okay, dia akan save di cloud. Tapi kalau saya rasa tak ramai orang ada account Adobe, so kiranya macam tak function lah kalau anda klik button ni. Okay. Tapi kalau siapa yang ada account Adobe, dia akan terus add dekat library anda. So next time bila anda buka laptop anda ataupun laptop kawan anda, laptop di universiti anda atau mana-mana, anda login account Adobe anda, so color ni masih ada. Walaupun dia different device. So that's why dia dipanggil library lah. Okay. Tapi sekarang ni saya akan tekan OK. Dan saya tekan OK. Ni maksudnya tadi tu OK untuk masukkan dekat swatch. Kali ni saya tekan OK untuk masukkan dekat sini ya. Okay. Tapi yang kat sini dia tak kekal tau. Dia kalau saya tak save file ni, yang color ni kalau tak silap saya dia akan hilang. Dia akan default balik. Tapi disebabkan tadi saya dah save dekat swatch, anda boleh tengok dekat tab bahagian atas ni, swatch. Dia telah savekan saya punya color tadi di sini. Okay. Di sini. Tak? Ni sekejap. Minta maaf. Saya rasa di sini kot. Ni dia dah masukkan dekat sini. So, kalau anda tak sure dia save di mana. Sekejap saya try sekali lagi. Okay, katalah kita buat satu color baru yang tak ada kat sini. Apa yang tak ada kat situ mungkin purple, pink dah ada. Mungkin color yang pudar sikit, purple pudar sikit tak ada kat situ kan. So purple pudar ni, dia katalah sini saya tekan add to swatch. Saya tengok dia letak kat mana swatch tu. Okay, saya rasa tadi saya ada namakan dia kuning diraja kan. So saya nak tengok yang ni purple, mungkin light purple. Tekan OK. Alright. Okay, dia dah ada kat situ. Nampak tak? Saya tekan cancel lah. Saya tak nak dia masuk kat sini. Saya cancel. So kat sini dah ada So kalau saya tengok dekat sini, saya rasa ini yang saya buat tadi dengan yang ni. Kan, betul tak? Right. So cuma nama dia tu saya tak pasti. Ni ada ni kuning diraja. Okay, itulah. Okay. Dan ni light purple tadi. Cuma dia randomly dia letak dekat sini. Jadi saya rasa mungkin sebab saya tadi aktifkan folder ni, jadi kita nak buat folder kita sendiri. Jadi anda boleh klik dekat bahagian swatch ni, ada bahagian bawah ni. Pada bahagian bawah ni ada button plus. So dia akan cancel. Bukan button plus ni, yang folder ni. Klik pada folder, anda namakan mungkin ni anda punya swatch sendirilah. Katalah family color ke, family color, dan tekan OK. So dia akan create satu folder baru dan anda boleh drag color ni masuk ke sini. Yang tadi kan yang anda baru buat tadi, color diraja dengan light purple. So anda masukkan dekat sini. Jadi anda dah create satu swatch lah. Swatch ni lupa saya nak beritahu. Swatch ni dia color yang telah dikategorikan dalam beberapa folder lah. Maksudnya yang color ni kita pilih color sendiri kan. Kita menggunakan kita punya kehendak sendirilah kalau apa yang kita nak, betul. Tapi swatch ni dia dah siapkan dah. Okay, contoh ada satu kategori color RGB. So anda boleh buka dan boleh terus klik je color yang disediakan ni. Kalau anda nak color CMYK, dia dari kat situ. Kalau anda nak grayscale, inilah color-colornya. So dia memudahkan lah. Swatch ni macam memudahkan kerja kita. Okay. Dah ada dia punya own category of color. Macam light. Color-color light ni macam color-color pastel.
dan sebagainya. Okay, color dark. So anda tak perlu nak pening lah. So anda terus pilih je dengan kategori yang dah disediakan kat sini. Ataupun anda boleh buat anda punya sendiri punya swatches kan. Contoh macam ni. Tadi kita baru buat ada 2 color yang baru saya buat. Okay. Okay. Kalau anda tengok kat sini, kadang-kadang orang dia tak nampak tau. Dia tak nampak color. Bukan tak nampak lah. Dia suka visual yang besar. Jadi anda boleh pergi dekat, anda sebenarnya boleh view color-color ni pada size yang lebih besar. So anda boleh pergi kepada bahagian atas ni. Anda tukar dia punya thumbnail view ni. Anda nak berapa? Large, list, macam ni kan. So ataupun anda nak small list, dia kecil sikit lah. Ataupun anda nak tiny thumbnail, lagi kecil kan. So mungkin ikutlah anda punya preference. Okay, seterusnya adalah saya nak cerita tentang satu panel, okay, satu option bawah ni. Dekat anda boleh pergi dekat yang line 4 ni. Dia ada satu dipanggil legacy swatches. Okay, apa itu legacy swatches? Anda klik dekat situ. Nanti dia akan tambah satu, ada satu swatches yang baru. Nama dia legacy. Okay, apa itu legacy swatches? Okay, so bila anda klik, legacy swatches ni sebenarnya adalah satu lagi kategori color yang mengikut standard. Tak silap saja piawaian antarabangsa lah. Contoh macam kalau kita biasa dengar Pantone ke Pantene, tak tahu, Pantone kot. Kalau anda buka kat sini, dia ada berbagai-bagai jenis Pantone. Okay. Pantone ni senang nak mudah fahamnya, saya ringkaskan, dia adalah beberapa, dia satu color. Contoh macam merah tu kan, dia ada berbagai-bagai merah kan. Kalau purple, kita tahu purple pun ada berbagai-bagai jenis purple. Dan kalau anda tengok kat sini, bila saya mouse over setiap color-color ni, ada banyak tau. Dia maksudnya dia sangat detail, dan kalau tak salah saya lebih daripada 1000 lah color Pantone ni saja, kalau lebih 1000. Dan setiap color dia, contoh warna ni, dia ada dia punya kod-kod dia yang tersendiri. Okay. Contoh Pantone yang lain, metallic. Okay, metallic. Okay, okay, bila anda mouse over, anda biar mouse anda lama sikit, and then dia akan keluar kat situ dia punya kod setiap color tu. Contoh macam ni, Pantone 8243C. Okay, semua dia ada dia punya kod dia yang tersendiri. So kod-kod ni lah yang akan digunakan. Contohnya apabila kita nak buat design, katalah klien kita minta kita, okay, kami punya company menggunakan color Pantone, mungkin yang mana yang dekat sini ke kan, contoh Pantone P72C. Jadi anda boleh gunakan senarai ni untuk dapatkan, ataupun anda boleh nak, kalau anda tahu specifically apa yang klien anda minta tu, Pantone apa kan, so anda boleh type lah kat atas ni 72 apa semua ke, kat bawah ada punya kod, kita ingat. Okay, jadi anda boleh remain dia punya color branding dia, color branding company tersebut, macam tu. Okay, so itu adalah legacy swatches. Ini semua nanti mungkin dah advance boleh belajar lah. Okay, jadi setelah kita dah tahu nak pilih color kan, kita dah tahu apa itu H, S, B tadi, and then kita ada beberapa kategori color. Jadi macam mana nak gunakan, macam mana kita nak menggunakan color-color ni? Okay, saya nak tunjuk sikit demo. Okay, contoh saya pilih color. Okay, sebabkan gambar ni banyak sangat color, jadi saya cuba cari color yang kontra supaya senang nak nampak. Okay, saya pakai warna purple cerah ni lah. So, jadi saya tekan OK. And then saya boleh gunakan color tu dengan mengambil brush lah.
Okay, brush ada di sini. Okay, kalau anda tengok sini ada tools brush. Ataupun kalau anda nak cepat, tekan je huruf B dekat keyboard. Tekan huruf B, nanti akan keluar brush. Okay, brush ni saya akan terangkan dengan lebih lanjut pada video yang seterusnya. Cuma dalam video kali ni saya tunjuk demo sikit je lah. Okay. So, anda klik pada brush dan anda boleh cuba color yang anda dah pilih kat sini. Okay, cara dia, anda boleh conteng saja. Okay, pakai mouse macam tu. Okay. Atau mungkin anda nak buat bulat. Okay. Okay, macam, dan anda boleh cubalah. Okay. Anda boleh tekan Ctrl Z untuk Ctrl Z dekat keyboard untuk undo. Dan anda boleh try cari color lain. Mungkin anda select dulu dia punya hue. Okay, color apa. Mungkin orange. Kemudian berapa dia punya saturation. Dan berapa value ataupun brightness dia. Okay. Okay, saya akan ambil yang pekat lah supaya nampak kan. Kuning lah, kuning. Okay. Dan okay. And then saya boleh conteng balik. Okay, macam tu. Alright, itu satu cara. Okay, macam mana saya, katalah saya nak conteng tapi saya nak ambil color yang sedia ada di gambar ni. Okay, contoh saya tekan Ctrl Z. Katalah saya nak gunakan biru yang ada pada bangunan ni. Macam mana? Saya nak exactly tepat biru yang ada pada bangunan. So, cara dia, kita boleh copy color yang ada di gambar ni dengan menggunakan satu tools yang dipanggil sebagai, kat sini eyedropper. Okay, eyedropper. Ataupun dia punya keyboard shortcut dia huruf I. Dekat keyboard anda tekan huruf I dan anda akan nampak mouse anda bertukar jadi macam, tak tahu itu ikon apa, tapi anda akan nampak ikon yang ni lah. So bila ikon macam ni keluar, maksudnya dia dah ready untuk pick mana-mana color yang ada di gambar ni dan dia akan exactly samplekan dekat sini. Okay, anda tengok saya katalah saya nak biru yang ada pada bangunan ni. Okay, saya klik and then anda akan tengok dia akan samplekan biru bangunan tu di sini. So maksudnya saya dapat warna yang sama, exactly tepat. Okay. Ataupun kalau saya nak ambil contoh hijau yang ada dekat pokok ni, saya klik saja. So dia akan copy dan dia samplekan dekat sini. Okay, jadi bila saya bawa, saya tukar balik tools kepada brush dan saya conteng balik, jadi saya dapatlah kuning yang ataupun hijau yang berada di pokok tadi. So exactly the same kuning lah, tapi dia macam kehijau-hijauan sebab mungkin time saya pick tadi dia ambil yang hijau kan, yang kuning yang a bit hijau tu. Okay, katalah saya ambil lagi satu eyedropper. Tengok hijau ni pun ada bermacam-macam hijau. Saya ambil hijau yang ni contoh. Dan saya ambil brush. Conteng lagi. Okay. So kita ada berbagai jenis hijau yang kita boleh sampel daripada gambar sedia ada. Okay, satu lagi saya nak beritahu. Agak susah lah kalau kita nak tukar kejap brush, kejap eyedropper, kejap brush kan. So lambat. Jadi ada shortcut macam mana kita nak switch antara dua ni dengan pantas sekali. Cara dia adalah bila anda berada dalam brush mode sekarang ni. Contoh macam sekarang saya berada di brush mode. Saya nak tukar secara cepat kepada tools eyedropper tanpa saya klik pada tools eyedropper. Okay, cara dia adalah anda tekan alternate. Alternate di bahagian keyboard. Anda tekan dan anda punya mouse bertukar jadi eyedropper. Dan kalau anda lepas alternate, dia kembali kepada brush. Nampak tak? So lebih mudah lah. Anda tekan alternate, anda sample anda punya color, anda lepas, anda boleh conteng. Nampak tak? Tekan alternate, dia bertukar jadi eyedropper. Anda sample anda punya color, anda boleh lepas alternate, anda lukis. So lebih cepat lah. Okay? Kemudian saya sampel mungkin bangunan putih ni. Saya lepas alternate, saya lukis. Dan anda tengok bila saya sampel kan, nampak macam saya ambil warna putih, tapi bila lukis baru kita tahu dia putih ke tak kan. Jadi time anda
tekan alternate tu bila nak sample color yang ada di gambar ni, pastikan anda klik betul-betul apa yang color apa yang anda nak. Contoh kalau nak putih ni, klik dekat putih ni, and then nampak tak? So itu cara cepat lah. Alternate, sample, lepas, kemudian anda, tapi nanti jangan pula anda confuse. Anda tekan alternate, anda sample apa, warna biru awan, and then anda lepas, anda lukis, and then anda kata kenapa tak ada. Dia sebenarnya bukan tak ada, tapi sebab anda sampel color biru awan, anda lukis balik dekat awan, memang dia takkan nampak lah kan. So jangan confuse kat situ Anda kena bawa ke tempat yang kontra color dia. Maksudnya color yang berbeza daripada color yang anda sampel lah. Orang dah nampak efek dia. Okay. Jadi itu saja. Seterusnya saya rasa mungkin kita akan sambung lah kepada video yang seterusnya. Mungkin saya nak cerita tentang brush. Okay. Jadi saya rasa untuk topik color cukup setakat ini untuk permulaan. InsyaAllah kita sambung next video. Saya nak cerita, kita nak belajar tentang brush di dalam Adobe Photoshop. So jika anda suka video ni, minta tolong like dan subscribe. Dan kita jumpa di video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.